Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Cikgu harap semua belajar dalam keadaan sihat sejahtera dan jagalah kesihatan diri ya. Tak lupa juga cikgu doakan semoga pelajar-pelajar semua dalam keadaan sihat sejahtera lah. Alright, so hari ini kita nak pergi kepada topik kita yang terakhir ya, tingkatan 1, iaitu bab 5.2 reka bentuk fashion. Okey. Alright, reka bentuk fashion. Okey, bila kita cerita pasal fashion ni, semua orang ingatlah baju yang cantik-cantik ya. Itulah bila kita sebut fashion ni ya, dan style ya, tak kira lelaki ke perempuan ke ya. Baik, dari segi perkenalan dia ya, fashion ni ialah satu industri yang berkembang dengan pesat. Okey, keinginan pengguna untuk kelihatan lebih menarik, bergaya, glamour serta mendorong kepada penghasilan pelbagai jenis reka bentuk fashion di pasaran. So fashion ini mampu tertumpu pada pakaian, bukan tertumpu pada pakaian semata-mata ya. Fashion ni banyak juga aksesorinya macam beg, tudung, kasut, perhiasan diri dan lain-lain lagi. Ya, jadi reka bentuk fashion ni menghasilkan idea, kreativiti dan imajinasi yang menarik lah ya untuk peragaan fashion. Tu one of topik kita, reka bentuk fashion. Jadi sebelum kita pergi lebih mendalam lagi ya tentang reka bentuk fashion, kita tengok apakah definisi bagi fashion. Okey, fashion ni ya ialah gaya. Gaya atau style. Ya. Serta tingkah laku yang diterima menjadi popular pada satu masa ke satu masa. Gaya ataupun style serta tingkah laku. Okey, tingkah laku yang diterima dan menjadi popular. Menjadi popular pada satu masa. Okey, gaya atau style kita tahulah, pakaian, cara penampilan ya. Tingkah laku, okey, macam sekarang, macam dulu zaman saya ya, kita ada zaman daripada zaman bell bottom, seluar labuh di bawah, tu zaman saya dululah. Okey, kemudian dia naik pula skinhead, seluar carut di bawah. Okey, kemudian dia naik lagi zaman zaman-zaman 90-an, zaman-zaman rock. Zaman-zaman rock kapak tu style dia dah berubah lah. So fashion dia pun berubah. Kemudian muncul zaman hip hop, semua baju nak labuh, seluar nak labuh, baju nak labuh, topi nak besar ya. Zaman sekarang zaman-zaman Korean, Korean style kan. Itulah one of definisi dia, iaitu gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu masa. Okey, yang kedua ialah definisi bagi reka bentuk fashion. Okey, apa dia definisi bagi reka bentuk fashion? Ialah proses aplikasi idea pada reka bentuk atau rekaan pakaian atau aksesori. Jadi perubahan dari segi pakaian, aksesori ni macam kasut, beg, tudung, itu semua di bawah reka bentuk fashion. Okey, apakah kerjaya fashion ni? Ya. Kerjaya fashion. Okey. Baik, sebelum kita tengok apakah kerjaya fashion ni, siapakah agak-agak ya bila kita sebut pasal fashion ni, kita ingat siapa? Ya, kita ingat siapa? Mesti semua orang ingat Rizal Man kan. Rizal Man one of pereka fashion yang terkenal lah ya. Okey, apakah kerjaya fashion? Yang pertama ialah peramal fashion. Dia ni meramal apa yang fashion-fashion akan datang
ya, ramalan atau trend yang akan menjadi popular. Okey, yang kedua, pereka fashion. Pereka fashion, dia menghasilkan rekaan fashion. Okey, yang ketiga, tenaga pengajar fashion. Ni guru lah. Guru, pensyarah, ya, yang mengajar mengenai fashion. Okey, dan yang ketiga, yang keempat ialah perunding image. Perunding image ni dia memberi nasihat lah. Ya, memberi nasihat kepada pengguna. Kalau besar badannya kena pakai macam mana, kalau kecil badannya kena sesuai pakai macam mana, kalau nak kahwin kena pakai macam mana, ya. So tu perunding image. Okey. So tadi definisi, kemudian apalah kejayaan fashion. Okey, jenis-jenis reka bentuk fashion. Kita tengok ya, apakah jenis-jenis reka bentuk fashion? Ada dua. Jenis-jenis reka bentuk fashion. Okey, ada dua. Yang pertama ialah pakaian. Okey, yang pakaian ni ialah menutup anggota badan manusia lah. Manusia. Yang kedua ialah aksesori. Yang contohnya macam baju, tudung, seluar, skirt, blouse dan lain-lain lah. Okay, yang kedua ialah aksesori. Macam kereta lah ada aksesori kan. Tapi ini fashion. Kereta bukan fashion ya. Okey, aksesori perhiasan atau tambahan kepada pakaian. Okey. Contohnya topi, kasut, beg, tali leher. Okey, jam tangan dan lain-lain lagi ya. Kalau baju tu kita letak labuci ya. So letak labuci tu pun one of accessory dalam fashion. Okey, so tiga jenis, tiga perkara aspek yang kita kena ingat, definisi, kerjaya fashion dan jenis reka bentuk fashion ya. Baik, dalam fashion tak lari dengan jenis-jenis ataupun teknik-teknik cantuman. Okey, jahitan dan cantuman ya. So cikgu nak tunjukkan teknik-teknik yang kena ingatlah, teknik cantuman. Okey, teknik yang cantuman yang pertama ialah kaedah jahitan. Okey, kaedah jahitan ni kita boleh gunakan jahitan tangan ataupun mesin. Yang kedua, okey, yang kedua ialah kaedah sulaman. Okey, sulaman ni macam sulaman manik. Okey, sulaman aplik. Okey. Kemudian sulaman benang. Okey, dan sulaman ribbon. Okey, yang ketiga ialah kaedah tampalan. Ya, kaedah tampalan ni macam tampal menggunakan gam fabrik ya. Ataupun gam panas, ataupun lilin
dan sebagainya, banyak lagi lah. Okey. Kemudian antara teknik cantuman adalah kaedah lain. Okey, kaedah lain ni seperti gunakan pengokot ataupun stapler. Okey, pita cellophane tape. Okey. Kemudian ikatan benang. Okey, untuk rantai dan gelang lah. Alright. So ada teknik cantuman, ada 4 jenis teknik cantuman. Okey, yang pertama ialah kaedah jahitan menggunakan tangan dan mesin. Yang kedua kaedah sulaman. Okey, yang ketiga kaedah tampalan. Okey, dan yang keempat menggunakan kaedah lain, mesti dawai pengokot, pita cellophane dan ikatan benang. So ada banyak dah jenisnya. So pelajar kena tahu yang ini sahaja. Alright, so kita pergi kepada yang terusnya ialah alatan fashion. Ingat ya, alatan fashion ni dia tak macam alatan, tapi kebanyakannya banyak alat-alat yang menjahit lah, ya. Dia banyak menggunakan alat menjahit. Okey, yang pertama, alatan fashion yang pertama ialah mengukur. Okey, apa dia alatan untuk mengukur? Biasa kita gunakan pembaris ataupun pita ukur. Nah, biasa kalau kita nak tempah baju, kita pergi kedai tu, so tukang jahit tu akan ukur bahu kita, panjang badan kita, dia punya pinggang kita, dia akan ukur lah. So gunakan pita ukur. Okey, yang kedua ialah mendraft. Alright, mendraft ni dia macam menggunakan alatan dia seperti pembaris melengkung. Pembaris melengkung ni, pembaris tu dibentuk melengkung untuk kita punya tangan dengan bahu. Dan juga pembaris sesiku L. Okey, yang ketiga ialah menanda. Okey, menanda kita akan gunakan alat pensel tukang jahit. Okey, kapur penanda. Okey, seterusnya roda surih. Okey, dan lain-lain lagi lah, lagi banyak. Okey, setelah menanda kita memotong. Agak-agak memotong guna apa? Mestilah guna gunting, ya, kena gunting. Gunting fabrik. Okey, kacip. Okey, penetas jahitan. Alright. Okey, yang kelima barulah kita proses menjahit. Menjahit kita gunakan jarum jahit lah, benang, mesin jahit. Okey, mesin sulam. Dan lain-lain lagi lah. Okey, so itu antara alatan-alatan dalam fashion. Dan akhir sekali ialah lain-lain. Tambahan ya. Lain-lain kita ada tweezer. Okey, kita ada stapler. Kita ada hot glue. Dan kita ada pita cellophane. Okey. Alright, so ada 6 aspek bagi alatan fashion, ya. Kita ada mengukur, menggunakan pembaris dan pita ukur. Okey, kemudian kita ada mendraft, pembaris lengkung dan pembaris sesiku L. Menanda kita gunakan pensel tukang jahit, kapur penanda,
ataupun roda surih. Okey, kemudian memotong pula kita gunakan gunting fabrik, kacip, penetas jahitan. Kemudian menjahit pula kita gunakan jarum jahit, benang, mesin jahit dan mesin sulam. Dan yang lain-lain lagi ada ialah tweezer, stapler, hot glue dan pita cellophane. Ya, pita cellophane. Alright, seterusnya kita dah tahu alatan fashion, kita dah tahu teknik-teknik cantuman. So kita kena tahu bentuk asas badan, ya, bentuk asas badan. Okey, biasanya bentuk asas badan ni manusia ni ada 4 jenis bentuk asas. Yang pertama segi 4, macam ni. Okey, yang kedua bentuk jam pasir. Runcing di tengah tu. Okey, yang ketiga bentuk segitiga, lebar di bawah. Dan yang keempat bentuk segitiga terbalik, runcing di bawah. So inilah jenis-jenis bentuk asas badan. Kena ingat segi 4, jam pasir, segitiga dan segitiga terbalik. Okey, so kita pergi satu persatu. Untuk segi 4, apa yang sesuai? Okey, bentuk asas dia untuk segi 4, apa yang sesuai dikenakan mereka bentuk fashion pada badan yang berbentuk segi 4. Okey, yang pertama mestilah aksesori mesti ada di bahu. Ada aksesori di bahu. Macam bunga ke kat bahu ke, ya. Ataupun ada butang ke, ada ribbon ke, ya. Tu sesuai lah. Nampak lagi cantik lah. Okey, kemudian yang kedua mesti ada tali pinggang. Okey, kemudian kalau di perempuan pakai skirt, mestilah pakai skirt kembang. Biar dia nampak labuh di bawah. Dan kalau dia pakai seluar, mestilah seluar lebar. Okey, itu untuk segi 4. Okey, kalau bentuk jam pasir pula. Okey, kalau bentuk jam pasir pula. Okey, ini bentuk yang paling ideal lah. So antara peralatan atau bentuk yang sesuai dia ialah fabrik dia mesti lembut dan beralun. Fabrik lembut dan beralun. Okey. Kemudian dia sesuai untuk pelbagai jenis warna. Warna merah, kuning, hijau, ya. Ni runcing di tengah ni, pinggang ramping. Okey. Okey, seterusnya ialah bentuk segitiga. Okey, bentuk segitiga apa yang sesuai? Ya, corak mesti bergaris tegak. Bergaris tegak, ya, supaya dia nampak bergaris jalur inilah. Jalur-jalur ni supaya dia nampak lebih tinggi lah. Okey, seluar mesti labuh. Ini sesuai untuk pakai palazzo. Okey, kemudian kalau pakai collar baju tu mesti luas, dia besar, ya, collar baju luas. Okey, dan warna yang ni sesuai warna gelap dan neutral. Okey. Baik, dan last sekali ialah segitiga terbalik. Okey, yang ni sesuai untuk warna seperti cerah di atas, gelap di bawah. Ni nampakkan dada tu bidang, ya. Kemudian elakkan letak aksesori bahu. Tak sesuai lah kalau kita letak bunga untuk orang yang badan dia segitiga terbalik ni, ya. Patut elakkan blouse, labuh ataupun skirt. Ataupun
sikit lah. Tu kena elakkan lah, supaya dia nampak kaki tu runcing kat bawah kan. Okey. So ini kena tahulah, bila dalam betul-betul macam ni, apa yang perlu ada dalam proses semua kena ingat. Ya, ini kena ingat semua ni. Yang pertama, kalau untuk segitiga, segi empat, seseri di bahu, tali pinggang, okey, skirt yang kembang, seluar mesti lebar. Okey, untuk yang bentuk jam pasir, fabric mesti lembut dan beralun ya, berkedai pelbagai jenis warna. Untuk segitiga, bentuk segitiga pula ya, corak dia mestilah bergaris tegak. Seluar labuh ya, collar baju luas, gelap, warna dia mesti gelap dan neutral ya. Dan satu lagi ialah untuk segitiga terbalik ya, warna mestilah cerah di atas, gelap di bawah. Tidak elakkan pakai aksesori bahu ya, elakkan pakai blouse. Baik, biasa soalan ini favorite lah, soalan akan keluar, disuruh awak reka bentuk fashion mengikut salah satu daripada bentuk asas badan. Jadi apa yang perlu titik beratkan? Ini semua kena titik beratkan. Ya, ini semua kena titik beratkan. So nanti untuk latihan, Cik Ri akan bagi awak kena reka bentuk fashion awak sendiri ya. Alright. Baik, so the last chapter, okay, and the last subtopic ialah langkah pembangunan produk fashion. Langkah pembangunan produk fashion. Okey. Baik, apa langkah-langkah? Yang pertama, okey, menyediakan bahan dan alatan. Sediakan bahan dan alatan. Yang kedua, mengukur. Ini step-step lah. Yang ketiga, mendraft. Yang keempat, menanda. Yang kelima dah tanda kita potong, memotong, dan gunting. Okey. Yang keenam, mencantum. Ini jahitlah. Okey, yang ketujuh, kemasan. Yang ke-8, produk siap. So ini langkah-langkah atau step-step pembangunan produk fashion ya. Tapi sebelum tu kita kena lakar dululah fashion jenis mana yang kita nak buat ataupun nak gunakan. So cikgu akan bagi awak latihan, okey. So latihan dia ialah awak kena mereka bentuk fashion, okey. Cikgu bagi dua jenis bentuk asas badan. Okey, reka bentuk satu fashion. Okey. Cikgu nak awak buat bentuk blouse lah. Kalau blouse nak tahu, tanya mak ya. So tanya mak blouse ni buat macam mana. Untuk bentuk badan, okey, untuk bentuk badan berbentuk segi empat dan segitiga terbalik. Okey. So itu saja dua reka bentuk fashion. Cikgu nak awak lakarkan di atas kertas A4. Okey, kemudian warnakan. Kemudian kalau letak aksesori, tengoklah mana bahagian mana yang ada aksesori, bahagian mana tak ada aksesori, cuba letakkan dekat situ. Kemudian snap gambar dan upload di Google Form yang cikgu sertakan ya. Dan jangan lupa jawab soalan-soalan yang ada pada Google Form. Okey, baik, selamat mencuba. Cikgu harap semoga pelajar dapat menjawab soalan dengan baik ya, dan dapat membuat latihan dengan baik. Ya, soalan tempoh hari ramai yang dapat markah-markahnya agak rendah. Ya, so cikgu harap pelajar-pelajar dapatlah tengok video ni ya, dan juga rujuklah nota kilat yang cikgu berikan dalam Google Drive ya. So boleh rujuk dekat situ Google Drive dan juga Google Form untuk menjawab latihan bagi pengukuhan. Okey. Dan untuk next, cikgu akan ulang balik bab 1 dan bab 2
untuk pelajar-pelajar lebih memahami topik yang kita dah belajar di tingkatan 1. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.